Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi di dalam siri video etika alam sekitar. Dan kali ini kita akan merenungkan berkenaan dengan apa perbuatan-perbuatan kita seharian yang mungkin mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar dan seterusnya membawa kepada pertukaran iklim dan pemanasan bumi. Cuba kita musahbahah diri. Dalam satu hari, berapa banyak beg plastik yang kita gunakan? Berapa galen air yang telah kita gunakan hari ini? Adakah kita tinggalkan air dipasang semasa menggosok gigi? Beberapa banyak tenaga elektrik yang telah dibazirkan? Dan adakah minyak yang telah kita gunakan dibuang ke dalam longkang? Ini semua merupakan antaranya perkara-perkara yang kita lakukan seharian. Bagaimana plastik menghasilkan pencemaran? Pencemaran plastik adalah perkumpulan barang plastik di dalam alam bumi yang mengakibatkan penyakit kepada manusia, haiwan dan juga kepada alam semesta. Kimia yang bahaya keluar dari plastik tersebut diserap ke tanah dan terus ke air bawah tanah atau sumber air sekeliling dan ke dalam ekosistem. Kimia toksik dalam plastik termasuk kimia pengacau endokrin yang boleh menyebabkan kemandulan, kegemukan atau obesity, kencing manis, prostrate dan kanser buah dada. Cara menghentikan pencemaran plastik. Kalau kita mahu menghentikannya, hendaklah kita mengikuti perkara-perkara yang berikut. Umpamanya, kurangkan penggunaan plastik yang mudah terbuang. Berhentikan beli air dalam botol plastik. Boykot barang-barang yang menggunakan microbeads. Microbeads ni adalah plastik-plastik yang kecil-kecil yang digunakan seperti kertas pasir dalam mencuci baju dan lain-lain alat pencuci. Masak sendiri lebih daripada makan di luar. Kerana makan di luar, kita tak tahu apakah puncanya dan apakah yang digunakan. Ya. Seterusnya, kita belilah barang-barang yang terpakai. Kita boleh kitar semula atau recycle. Kita sokong cukai beg plastik yang sekarang ini kita kena bayar 20 sen satu beg. Yang lebih baik adalah kita membawa beg sendiri, beg kain atau lain-lain beg yang boleh dipakai semula. Kita beli barang secara pukal atau banyak sekali, jadi taklah begitu banyak menggunakan transport, pergi shopping, balik, beli lagi, pergi lagi dan seterusnya. Dan kita ambil bahagian dalam pembersihan pantai, laut dan lain-lain lagi. Pencemaran plastik hingga akhir abad ke-20, plastik telah menjadi pencemar tetap di kebanyakan habitat daripada Gunung Everest hinggalah ke dasar laut. Sama ada disalah anggap sebagai makanan untuk makhluk, mereka akan memakannya dan banyak terdapat kematian haiwan-haiwan yang mempunyai plastik di dalam perut mereka. Ia juga menyebabkan banjir atau merosakkan keindahan alam. Sekurang-kurangnya 14 juta tan plastik mengalir ke laut. Ini merupakan 80% sampah laut
yang mengakibatkan kematian spesies marine. Cuba lihat gambar-gambar ini. Yang sebelah kiri ialah pencemaran di tepi pantai yang kita nampak, boleh nampak di beberapa tempat. Ya, juga kadang-kadang didapati di pantai kita di Malaysia ini. Yang di sebelah kanan pula kita nampak pencemaran botol plastik dan lain lagi sampah sarap di dalam tali air ataupun di dalam sungai. Ini juga kerap kita nampak di negara kita ini. Tuan-tuan, ini rajah ini menunjukkan antaranya macam mana berlaku kawasan kematian di laut. Ya, apakah komponen pollution plastik? Satu, microbeads yang kita katakan macam kertas pasir itu, dan microfibers. Yang kedua, kontainer plastik ataupun bekas-bekas plastik. Yang ketiga, tali-tali penangkapan ikan dan net yang sudah dibuang. Yang keempat, plastik office tools ataupun alat-alat pejabat plastik, cellophane, plastik yang dibungkus makanan, serta juga straw. Apa tu namanya, peralatan merokok dan mengisap rokok, dan juga plastik bag. Plastik pollution adalah sebanyak 1 hingga 12 million metrik tan di dalam laut tiap-tiap tahun. Ianya antara yang tenggelam ataupun yang terapung di atas air, ya, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Kemudian plastik ini pula pecah apabila terkena UV lighting dan juga ombak, dia pecah kecil. Dia ni tenggelam ke dalam laut sebagai plastik-plastik yang besar. Plastik-plastik yang besar ini merupakan 86% daripada pollution di pantai-pantai dan juga di tepi laut. Ada juga plastik-plastik ini yang tenggelam ke dalam laut yang dimakan oleh haiwan-haiwan di laut dalam, seperti ditunjukkan di dalam gambar ini. Jadi apakah zon mati di laut? Sebanyak 25 trilion makro ni sampah-sampah yang besar, dan 51 triliun mikroplastik mengotorkan laut kita. Zon mati di laut adalah kawasan di laut yang tidak membenarkan kehidupan sebab kandungan oksigen yang terlalu rendah. Saintis mengenal pasti lebih 530 zon mati di laut yang jumlahnya sebesar 63,700 batu persegi. Dan kebanyakan zon-zon mati ini terdapat di kawasan-kawasan perindustrian yang besar seperti di Amerika Syarikat, di Baltic Sea, Laut Eropah, di Jepun dan semenanjung Korea. Jadi bagaimanakah cara kita hendak mengurangkan sampah plastik ini? Antara cara-caranya, ini ada banyak cara yang dinyatakan. Katakan tidak kepada plastik bag. Yang kedua,
gunakan botol-botol yang boleh digunakan semula, seperti botol daripada gelas. Jangan gunakan alat-alat seperti sudu, garpu dan seterusnya yang boleh dibuang. Bawa awak punya bekas minuman sendiri. Gunakan straw yang boleh diguna semula. Bawa kotak makan tengah hari dan seterusnya yang boleh diguna semula. Jangan gunakan sudu garpu dan seterusnya yang plastik. Gunakan sabun buku. Gunakan berus gigi yang boleh tahan sikit, dan gunakan kurang sabun-sabun deterjen atau sabun-sabun baju. Ini adalah cara-cara kita mengurangkan penggunaan plastik. Sungguh pun ada yang tidak boleh tidak, tetapi kalau boleh kita mengurangkannya. Amalan harian yang boleh merosakkan alam sekitar. Apabila kita bermotor, sebanyak di Amerika sahaja sebanyak 273 million kenderaan. Kita membuang bateri dan dakwat. Kita menggunakan plastik yang berlebihan. Pembuangan makanan dan sisa makanan seperti sampah. Pembuangan kertas, merebus air dengan elektrik, membasuh muka dengan pembersih microbeads, memakan daging. Apabila kita flush mangkuk tandas, memberus gigi, kita tengok TV dengan berlebihan, tabiat perbelanjaan kita, tidak mengkitar semula, tidak menutup alat elektrik selepas menggunakannya, berbelanja online dan membuang cat, minyak dan ejen pembersih dalam longkang. Jadi cara-cara untuk lebih berlestari alam sekitar, kita hendaklah fahami sumber, kita hendaklah melatih terhadap konservasi ataupun conserve. Kita tanam pokok, kita jimat air, gunakan tenaga yang boleh keterbaharuan. Kita gunakan bol lampu LED, kurangkan daging dalam makanan kita atau dalam pinggan, berhentikan pembaziran makanan, tukar tabiat pergerakan. Transport kita tu lebih banyak kita gunakan public transport. Ajarkan kepada orang lain, gunakan kurang tenaga minyak, beli barangan tempatan, kurangkan penggunaan kimia berbahaya, gunakan ejen pembersih mesra alam atau green products. Kita buat composting, kita gunakan 3R, kita beli barangan yang boleh dikitar semula ataupun beli barangan dikitar semula. Kurangkan penggunaan beg plastik, masuklah ke dalam kumpulan pencinta alam, berhenti pembuangan sampah dan lindungi haiwan liar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita mendapat sedikit pengetahuan berkenaan dengan apa yang kita lakukan seharian yang boleh mendatangkan pencemaran kepada alam semesta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sukacita saya mengingatkan supaya tuan-tuan dapat menekan butang like, share, subscribe dan butang loceng, serta tekan butang all, kesemuanya, maksudnya all, ya, untuk membantu YouTube supaya memberitahu bila ada video-video baru
dikeluarkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.